Assalamualaikum, Profesor Maya Dr. Ahmad Nurah binti Muhammad. Saya Zain Azlan bin Yaakob 269318 bersama rakan-rakan iaitu Surin Saini 269301 dan juga Surenti Abdul Rahim 269417 yang akan membentangkan tugasan kumpulan iaitu 2 kajian kes bagi subjek pengurusan perniagaan franchise PPME 3023. Bagi kajian kes 1, soalan 1 iaitu is should to be a franchise or perhaps did he just not understand what he was getting into at the contract signing? Jawapannya ialah keputusan Fred untuk menjadikan pemegang franchise boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti matlamat peribadinya, kedudukan kewangan, permintaan pasaran dan jagaan pemberi franchise. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan Fred tidak memahami sepenuhnya implikasi perjanjian franchise yang ditandatangani. Beberapa cabaran yang mungkin dihadapi oleh Fred antaranya iaitu mematuhi peraturan dan piawaian pemberi franchise yang mungkin menghadkan kreativiti dan autonominya. Yang kedua iaitu membayar yuran dan royalti berterusan kepada pemberi franchise yang mungkin telah mengurangkan margin keuntungan dan aliran tunainya. Seterusnya iaitu menangani persaingan daripada pemegang franchise lain atau perniagaan yang serupa di kawasannya yang mungkin telah menjejaskan pangkalan pelanggan dan jualannya. Dan seterusnya iaitu menguruskan operasi harian franchise-nya seperti pengambilan dan latihan kekilangan, mengekalkan inventory dan memastikan kualiti dan kepuasan pelanggan, menyelesaikan sebarang pertikaian atau konflik dengan pemberi franchise, pemegang franchise lain atau pelanggan yang memungkinkan memerlukan bantuan undang-undang atau pengantaraan. Cabaran ini mungkin membebankan atau mengecewakan Fred, terutama jika dia tidak mendapat sokongan atau bimbingan yang mencukupi daripada pemberi franchise. Fred mungkin juga menyedari bahawa kemahiran peribadi, minat atau nilainya tidak sejajar dengan model atau jenama franchise. Oleh itu, Fred mungkin telah menyesali keputusannya untuk menjadi pemegang franchise atau merasakan bahawa dia tidak sesuai untuk peranan itu. Bagi soalan kedua iaitu is Fred suit to be a franchise or perhaps did he just not understand what he was getting into at the contract signing? Jawapannya ialah Fred adalah seorang franchise yang berjaya yang memiliki beberapa cawangan rangkaian industri berkalan automotif. Dia percaya bahawa dia mempunyai lebih banyak kawalan terhadap perniagaan dia daripada yang sebenarnya dan bahawa dia boleh membuat keputusan secara bebas daripada franchise. Dia juga fikir bahawa dia berhak mendapat bahagian keuntungan pada inovasi dan kempen pemasaran franchise. Namun, ini adalah salah faham yang biasa di kalangan pemilik perniagaan franchise dan ia boleh menyebabkan konflik dan pertikaian undang-undang dengan franchise. Franchise adalah model perniagaan di mana franchisor memberikan franchisee hak untuk menggunakan tanda dagangan, produk dan kaedah perniagaannya dengan bayaran dan peratusan jualan. Dan franchisor juga memberikan latihan, sokongan dan kawalan kualiti kepada franchisee tetapi juga mengenakan peraturan dan piawaian yang ketat tentang bagaimana perniagaan harus dijalankan. Franchisee bukanlah usahawan bebas tetapi penerima lesen yang harus mengikut segala garis panduan dan dasar franchisor. Franchisee tidak memiliki jenama atau konsep perniagaan tetapi hanya menyewanya daripada franchisor. Franchisee juga tidak mendapat manfaat daripada inovasi dan usaha pemasaran franchisor, melainkan ia meningkatkan jualan jawangan mereka sendiri. Oleh itu, salah faham Fred bukan sahaja tidak tepat tetapi juga merosakkan hubungannya dengan franchisor dan prestasi perniagaannya sendiri. Dia harus sedar bahawa dia adalah sebahagian daripada sistem yang lebih besar yang memerlukan kerjasama dan pematuhan dan bahawa dia harus menghormati terma perjanjian franchisor. Dia juga harus menghargai faedah menjadi seorang franchisee seperti mempunyai akses kepada model perniagaan yang terbukti, pelanggan setia dan kelebihan persaingan di pasaran. Dengan membetulkan salah fahamnya, Fred boleh mengelakkan konflik dan meningkatkan peluang kejayaannya sebagai seorang franchisee. Bagi soalan ketiga iaitu what could Fred have done prior to signing the contractual agreement to better inform himself about the business relationship? Jawapan soalan ketiga iaitu sebelum menandatangani
perjanjian kontrak, Fred boleh mengambil beberapa langkah untuk lebih memahami tentang hubungan perniagaannya. Antara tindakan yang boleh dilakukan adalah melakukan semakan latar belakang terhadap pihak lain untuk mengesahkan identiti, reputasi dan kestabilan kewangan mereka. Meneliti kontrak dengan teliti dan mendapatkan nasihat undang-undang jika perlu, terutamanya mengenai terma dan syarat obligasi, liability dan mekanisme penyelesaian pertikaian. Meminta rujukan atau testimoni dari pelanggan atau rakan kongsi sebelumnya atau semasa pihak lain dan menghubungi mereka untuk mendapatkan maklum balas dan pandangan mereka. Merunding terma kontrak untuk memastikan ia adalah adil, munasabah dan selaras dengan harapan dan matlamatnya, dan menubuhkan saluran komunikasi yang jelas dan kerap dengan pihak lain dan menetapkan sasaran dan hasil yang diharapkan untuk memantau kemajuan dan prestasi hubungan perniagaan. Saya Suzrin binti Saini 269301. Saya akan sambung kepada kajian kes 1 iaitu soalan 4. What should Fred do now if anything? Jawapan adalah Fred mempunyai impian untuk menjadi pemilik perniagaan dan menjalankan syarikatnya sendiri. Tetapi dia segera menyedari bahawa ia tidak semudah yang dipikirkan. Dia membeli 5 pusat perkhidmatan daripada sistem franchise, berharap untuk menikmati faedah jenama yang terkenal dan model perniagaan yang terbukti. Namun dia berasa bahawa dia mempunyai sedikit kawalan ke atas operasinya sendiri dan bahawa dia perlu mengikut peraturan dan peraturan yang ketat. Peraturan yang ketat ini adalah yang diberi oleh franchisor. Dia berasa bahawa dia bukan seorang usahawan sebenar, tetapi lebih kepada penyewaan yang membayar sewa tinggi untuk menggunakan cap dagangan. Dia bertanya sama ada dia telah membuat kesilapan atau sama ada dia perlu melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Fred mempunyai beberapa pilihan untuk dipertimbangkan. Antara pilihan yang boleh Fred ambil adalah: pertama, cuba berunding dengan franchisor untuk lebih flexibility, atau dia boleh mencari sistem franchise lain yang sesuai dengan keperluan dan harapan dia dengan lebih baik. Kedua, Fred juga boleh menjual pusat perkhidmatannya dan memulakan perniagaan sendiri yang bebas, atau dia boleh menyertai koperasi atau rangkaian penyediaan perkhidmatan bebas. Yang ketiga adalah Fred boleh menerima keadaan semasa dan memberikan tumpuan kepada maksimumkan keuntungan dan kepuasan pelanggan dalam rangkaian kerja yang sedia ada. Setiap pilihan mempunyai kebaikan dan keburukannya dan Fred perlu menimbangnya dengan teliti sebelum membuat keputusan. Kajian kes 2 soalan 1. What the advantage and disadvantage of the Smoothie King franchise? Jawapan adalah Smoothie King adalah syarikat franchise milik persendirian yang menawarkan smoothie yang terkemuka dalam industri. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1973 di Amerika Syarikat dan kini mempunyai lebih 1,000 cawangan di seluruh dunia. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan bagi franchise Smoothie King, iaitu kelebihan yang pertama adalah produk Smoothie King menggunakan bahan-bahan berkualiti tinggi, segar dan semula jadi tanpa bahan tambahan atau pemanis tiruan. Kedua, kos pelancaran franchise Smoothie King adalah lebih rendah daripada kos purata franchise minimum lain yang boleh mencecah jutaan dolar. Dengan kos pelancaran yang rendah, mungkin boleh menjana keuntungan yang lebih tinggi dalam tempoh masa yang lebih singkat. Yang ketiga, syarikat ini menyediakan lebih latihan dan sokongan yang komprehensif kepada franchise-nya, termasuk bantuan pemasaran, perancangan kewangan dan operasi. Syarikat ini mempunyai reputasi yang baik dan mengiktiraf jenama yang tertinggi. Yang keempat, syarikat ini mempunyai reputasi yang baik dan pengiktirafan jenama yang tinggi di kalangan pengguna dan pesaing. Yang kelima, syarikat ini menawarkan pelbagai jenis smoothie yang sesuai dengan keperluan pelanggan yang berbeza, seperti smoothie kesihatan, smoothie tenaga, smoothie buah-buahan dan smoothie vegan. Kekurangan. Yang pertama adalah kos franchise Smoothie King agak tinggi berbanding dengan franchise lain dalam industri yang sama. Ini termasuklah yuran franchise, royalty, yuran pengiklanan dan kos modal. Yang kedua, franchisee Smoothie King perlu mengikut piawaian dan garis panduan yang ketat ditetapkan oleh syarikat induk yang mungkin menghadkan kreativiti dan fleksibiliti mereka dalam menjalankan perniagaan. Yang ketiga,
Franchisee Smoothie King juga perlu bersaing dengan pelbagai produk lain dalam industri smoothie, termasuk syarikat besar seperti Tropicana Smoothie Cafe dan Booster Juice. Yang keempat, franchisee Smoothie King mungkin menghadapi beberapa cabaran dalam menarik dan mengekalkan pelanggan yang semakin peka terhadap harga, kualiti dan keselamatan makanan. Soalan 2. Jawapan adalah, sebelum menandatangani perjanjian franchise, maklumat tambahan yang perlu diminta daripada franchisor untuk memastikan bahawa keputusan yang dibuat adalah tepat. Berikut adalah beberapa soalan dan maklumat awal yang boleh membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang pertama adalah, berapa lama syarikat telah beroperasi dan apakah rekod prestasinya? Latar belakang syarikat franchisor termasuk rekod prestasi, kewangan, reputasi dan pengalaman dalam industri franchise. Nombor 2. Apakah kadar kejayaan franchise sedia ada? Senaraikan semua franchise yang sedia ada atau bekas termasuk butiran hubungan, lokasi, jualan dan keuntungan. Yang ketiga adalah, apakah kriteria pemilihan franchise? Nombor 4. Kajian pasaran dan analisis pesaing untuk kawasan franchise yang anda minat. Termasuklah permintaan, trend dan cabaran. 5. Berapa kos pelancaran franchise dan kos operasi tahunan? 6. Apakah jenis sokongan yang disediakan oleh franchisor, butiran sokongan dan latihan yang akan disediakan oleh franchisor termasuk bahan promosi, manual operasi, bimbingan, teknikal dan khidmat nasihat? Nombor 7. Adakah terdapat peraturan atau sekatan tertentu dalam perjanjian franchise? Butiran hak dan tanggungjawab sebagai franchise termasuk tempoh perjanjian, syarat pembaharuan atau penamatan, kawalan kualiti, standard operasi dan sebagainya. Yang ke-8, adakah terdapat iuran tambahan atau bayar royalti yang perlu dibayar? Butirankan kos dan bayaran yang terlibat dalam menjalankan franchise, termasuk iuran franchise, royalti, iklan, penyelenggaraan, inventory dan sebagainya. Maklumat-maklumat tambahan ini akan membantu dalam menilai sama ada franchise tersebut sesuai dengan matlamat atau keperluan. Selain itu, senarai semak perjanjian franchise juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahawa semua aspek penting telah ditandatangani dengan betul. Khidmat nasihat daripada profesional seperti peguam, accountant atau perunding franchise juga boleh diperolehi sebelum membuat keputusan akhir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Suryanti binti Abdul Rahim, nombor matriks 269417. Untuk slide ini, soalannya berbunyi, would Smoothie King be a good franchise to invest in? Why or why not? Untuk soalan ini, jawapan kumpulan kami adalah, Smoothie King adalah jenama yang terkenal di seluruh dunia dengan lebih daripada 1,000 kedai di 34 negara. Ia menawarkan pelbagai produk yang menyihatkan dan lazat seperti smoothie buah-buahan, campuran protein, minuman energi dan makanan ringan. Smoothie King juga mempunyai visi untuk menjadi destinasi kesejahteraan bagi pelanggan yang ingin menjaga kesihatan dan gaya hidup mereka. Franchise Smoothie King boleh menjadi peluang yang baik untuk melabur kerana ia mempunyai beberapa kelebihan seperti, pertama, Smoothie King mempunyai kedudukan yang kuat dan berprestij dengan sejarah yang panjang sejak dari tahun 1973. Yang kedua, sokongan dan latihan yang menyeluruh daripada pihak induk syarikat termasuk bantuan dalam pemilihan lokasi, pembinaan, pemasaran, pengurusan operasi dan lain-lain. Yang ketiga, kos permulaan yang rendah berbanding franchise lain dalam industri makanan dan minuman dengan purata kos antara RM500,000 sehingga RM1 juta Malaysia. Yang keempat, permintaan yang tinggi dan berterusan untuk produk Smoothie King, terutamanya di kalangan golongan muda dan kesedaran kesihatan yang semakin meningkat. Yang kelima, peluang untuk berkembang dan memperluas pasaran di Malaysia dan rantau Asia Tenggara
dengan sokongan daripada rakan kongsi strategik seperti CJ Foodville dan Lotte Group. Walau bagaimanapun, menjadi franchise Smoothie King juga mempunyai beberapa cabaran dan risiko. Seperti yang pertama, persaingan yang sengit daripada franchise yang lain menawarkan produk yang serupa atau alternatif seperti Juiceworks, Boost Juice, Tea Life dan lain-lain. Yang keduanya, kepatuhan yang ketat kepada piawaian dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak induk syarikat yang mungkin menghadkan kreativiti dan fleksibiliti franchise. Yang ketiga, kebergantungan yang tinggi kepada bekalan mentah yang berkualiti dan berterusan, terutamanya buah-buahan segar yang mungkin terjejas oleh faktor cuaca, musim atau kenaikan harga. Dan yang keempat, perubahan dalam selera dan keperluan pelanggan yang mungkin memerlukan penyesuaian produk atau perkhidmatan secara berkala. Di Malaysia, terdapat beberapa franchise smoothie beroperasi di kawasan-kawasan yang strategik seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Ini menjadikan Smoothie King sebagai peluang pelaburan yang menarik dan menguntungkan kerana produknya telah dikenali dan diminati oleh ramai pelanggan. Selain itu, Smoothie King juga mempunyai kelebihan berbanding pesaing-pesaing lain seperti Juiceworks, Tea Life dan sebagainya kerana ia menawarkan pelbagai pilihan rasa, nutrisi dan kualiti yang tinggi. Oleh itu, menjadi franchise Smoothie King memerlukan pertimbangan yang teliti dan komitmen yang kuat daripada bakal pelabur. Ia bukanlah sesuatu yang mudah atau cepat untuk mendapat pulangan. Namun, jika pelabur bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengambil peluang, ia boleh menjadi satu langkah yang bijak untuk mencapai kejayaan dalam industri makanan dan minuman yang berkembang pesat. Dan untuk soalan yang berikutnya adalah, what else would you need to know before entering into a franchising agreement with Smoothie King? Jawapan daripada kumpulan kami adalah, sebelum memeterai perjanjian franchise dengan Smoothie King, beberapa perkara perlu dipertimbangkan seperti pastikan memahami sepenuhnya terma dan syarat perjanjian franchise. Boleh juga meminta bantuan profesional seperti peguam untuk membantu memahami perjanjian tersebut. Yang kedua, pastikan mempunyai modal yang mencukupi untuk melancarkan franchise Smoothie King. Modal ini termasuk kos sewa, utility, gaji kaki tangan, bekalan bahan mentah, inventory, peralatan, penyelenggaraan, insurans, cukai dan lain-lain. Yang ketiga, pastikan mempunyai pengalaman dalam pemasaran dan pengurusan restoran. Ini akan membantu dalam menguruskan franchise dengan lebih berkesan. Yang keempat, pastikan memahami dengan jelas sokongan yang disediakan oleh franchisor dan apa yang diharapkan daripada franchisee. Yang kelima, pastikan memahami dengan lebih jelas yuran tambahan atau bayaran royalty yang perlu dibayar. Yang keenam, pastikan mengetahui piawaian kualiti perkhidmatan dan operasi yang ditetapkan oleh Smoothie King untuk semua franchise. Ini termasuk mengikut resepi, menu, bahan-bahan, kaedah penyediaan, peralatan, latihan pemasaran dan promosi yang disediakan. Dan yang terakhir adalah pastikan mempunyai lokasi yang baik, menarik dan mudah diakses oleh pelanggan. Contohnya, lokasi yang berdekatan dengan pusat membeli belah, kampus universiti, pejabat atau kawasan perumahan.